Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Pilihan Raya Kecil Dun Jepak Sarawak ditetapkan pada 4 November depan. SPR tetapkan tarikh penamaan calon pada 21 Oktober, manakala undi awal 31 Oktober depan. Tempoh berkempen pula 14 hari. Daftar pemilih pilihan raya yang dikemas kini sehingga 15 September akan diguna untuk PRK Jepak yang melibatkan 22,804 pemilih. PRK itu dianggar membabitkan perbelanjaan RM2 juta. Lebih 37.4 bilion ringgit komitmen pelaburan berjaya diperoleh merentasi pelbagai sektor teknologi digital setakat Ogos tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital berkata ia akan menyediakan sekurang-kurangnya 15,895 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Pencapaian itu juga mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap rangka kerja Malaysia Digital, inisiatif strategik negara untuk pacu ekonomi digital. Malaysia akan kemuka permohonan kepada India untuk terus ekspor beras putih ke negara ini. Sekatan ekspor beras putih bukan basmati yang dilaksana negara itu mengakibatkan harga beras import meningkat mendadak, sekaligus menyebabkan pengguna beralih kepada beras tempatan hingga berlaku gangguan bekalan. KPKM sedang berhubung dengan kementerian sama di India bagi merangka tarikh pertemuan. Langkah tidak beri subsidi penuh tarif elektrik kepada syarikat besar rekod penjimatan kira-kira RM4 bilion bagi 6 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Keuangan 2 memaklumkan kerajaan tanggung subsidi elektrik RM10.8 bilion berbanding jumlah asal hampir RM15 bilion. Pengurusan subsidi lebih bersasar dan mampan menjadi keutamaan kerajaan. Sekaligus perbelanjaan dapat disalur kepada keperluan pembangunan yang beri nilai tambah lebih tinggi kepada ekonomi negara. Satu taklimat khas oleh JBPM akan dibuat minggu depan berhubung tahap kesiapsiagaan berdepan musim tengkujuh. Menurut Menteri KPKT, JBPM bersama PBT membuat persiapan rapi menghadapi bencana banjir. Selain kerjasama rapat dijalin untuk selenggara dan naik taraf saliran air bagi kurangkan risiko akibat bencana itu. Sementara itu, sebagai langkah berjaga-jaga kejadian kepala air menjelang musim tengkujuh, papan tanda amaran dipasang di Taman Eko Rimba Ulu Bendul, Kuala Pilah. Pegawai daerahnya menasihatkan pengunjung sentiasa peka selain pantau ahli keluarga masing-masing semasa beriadah di lokasi berkenaan. Lokasi itu akan ditutup sekiranya berlaku hujan lebat. 191 skim mesra OKU disenarai GPA menerusi garis panduan pemadanan jawatan dalam perkhidmatan awam. Ini selaras dasar 1% peluang pekerjaan OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas berkata pengurusan tertinggi setiap kementerian turut diberi kuasa ambil kaki tangan OKU mengikut keperluan. Inisiatif itu penting bagi memastikan kepelbagaian dan inklusiviti dalam perkhidmatan awam negara. 30,893 pelajar ijazah sarjana muda ditawarkan wang pendahuluan pinjaman RM1,500 bagi kemasukan ke IPTA sesi Oktober tahun ini. PTPTN maklumkan ia melibatkan peruntukan RM46.34 juta. Inisiatif bagi memastikan tiada pelajar terpinggir daripada melanjutkan pelajaran akibat masalah kewangan. Lebih 60 kilogram dadah bernilai RM1.9 juta dirampas pada Jumaat lalu. Turut ditahan lelaki warga Indonesia berusia 21 tahun di sebuah jeti nelayan. Modus operandi jeti tersebut dijadikan tempat simpan dadah sebelum diseludup ke Indonesia melalui laut. Suspek dipercayai masuk ke negara 13 September lepas menggunakan pasport pelancong dan bekerja sebagai pembantu seorang lagi suspek yang masih dikesan. Di Kelantan pula, lelaki maut ditembak selepas cuba serang anggota polis guna senjata tajam dalam kejadian di Kampung Johor Labuk Macang awal pagi tadi. Sebelum kejadian, berlaku pergelutan antara suspek dan anggota polis sebelum dia ditembak di bahagian kaki. Suspek berjaya meluluskan diri dengan kenderaan peronda sebelum ditemui meninggal dunia di kerusi pemandu di tepi jalan.
Kemalangan babit warga Singapura di balik pulau semalam. Kerajaan Pulau Pinang sedia salur sebarang bantuan diperlukan mangsa terlibat. Esko Negeri berkata pihaknya telah berhubung dengan Pesuruhjaya Tinggi Singapura di Kuala Lumpur berhubung perkara tersebut. Dalam kejadian 8.14 malam itu, seorang daripada 11 mangsa yang terbabit kemalangan meninggal di lokasi akibat cedera parah selepas van dinaiki terjatuh ke dalam cerun di Jalan Genting. Seorang remaja dikhawatiri lemas di pantai Teluk Lumut ditemukan 5.29 petang tadi. Selain teknik penyelaman, bot bomba melakukan beberapa pusingan di lokasi mangsa tenggelam sebelum mayat kemudian timbul 10 meter dari lokasi berkenaan. Operasi SAR bermula pagi tadi berdepan cabaran ombak dan hujan. Pemandu trailer yang merempuh 14 kenderaan lain hingga 2 maut di Jalan Persiaran Utara 20 September lepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Putrajaya. Tertuduh Muhammad Izzatul Syafiq Muzahari mengaku tidak bersalah. Dia didakwa memandu secara berbahaya kepada orang awam dan menyebabkan kematian 2 penunggang motosikal. Sebutan semula kes 25 Oktober depan. Buruh binaan didakwa di Magistrat Taiping kerana bunuh seorang peniaga 2 minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada E.S. John Peter kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tiada jaminan ditawarkan. Mahkamah tetapkan 20 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat. 15,786 ditahan atas pelbagai kesalahan jenayah komersial bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Timbalan Ketua Polis Negara maklumkan 106 juta ringgit aset dan harta dibekukan manakala 249 juta ringgit telah disita. JSJK telah laksana 14,046 operasi serta serbuan selain memfailkan 5 pertuduhan di mahkamah bagi tempoh sama. 14,527 saman dikeluarkan kepada penunggang motosikal warga asing di seluruh negara atas pelbagai kesalahan dalam operasi khas motosikal 2023. Menurut pengarah bahagian penguatkuasaan JPJ, antara kesalahan utama yang dikesan adalah tiada lesen memandu, tiada pelindungan insurans dan lesen kenderaan motor tamat tempoh. 240 pemberi rasuah telah dituduh di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dari 2019 hingga kini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata 86 daripadanya didapati bersalah mengikut Seksyen 16(b) dan Seksyen 17(b) Akta itu. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 60.3% daripada keseluruhan 111 inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 berjaya dilaksana setakat Ogos lalu. Isu kesihatan mental petugas kesihatan sentiasa menjadi keutamaan KKM. Justru menterinya berkata, kementerian sentiasa terbuka menerima sebarang pandangan termasuk dari Persatuan Perubatan Malaysia untuk menambah baik kaedah dalam menangani isu tersebut. Malah unit khas turut disediakan bagi menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada petugas terkesan. Sementara itu, berhubung jangkaan penularan penyakit X semakin hampir oleh WHO, KKM sentiasa membuat pantauan dan pengawasan berhubung ancaman tersebut. Malah kementerian itu siap sedia sebarang kemungkinan sejak negara berdepan penularan COVID-19. WHO semalam memberitahu penyakit X dijangka menular pada bila-bila masa dan boleh meragut jutaan nyawa berbanding pandemik COVID-19. Segala tindakan SKMM berlandaskan undang-undang. Tegas Menteri KKD, tindakan diambil berdasarkan hasil siasatan bersama PDRM susulan aduan orang awam yang diterima. Beliau menjawab tindakan agensi itu terhadap portal media tempatan yang didakwa bersikap melampaui batas menerusi laporan berita diterbitkan. Kebebasan media kekal menjadi keutamaan kerajaan, namun penting juga memastikan fakta betul dan tepat disampaikan. Justru KKD komited memastikan penubuhan Majlis Media Malaysia direalisasi bagi membincang dan menyelesaikan isu berkaitan industri media dan RUU mengenainya dijangka dibentang tahun depan.
Juruhebah dan penerbit main peranan penting dalam menaikkan imej dan kekuatan jenama sesebuah organisasi seperti RTM. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, ia secara tidak langsung menarik minat rakan strategik dan pengiklan bersama untuk memperkenal jenama mereka. Justru peranan itu perlu didukung bagi memastikan RTM kekal relevan selain menempatkan jenamanya terkedepan dalam pelbagai genre. Fatwa tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenang. Pengisytiharannya perlu melalui proses ditetapkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, pemberian status berkenaan tertakluk bidang kuasa mufti di peringkat negeri sebelum dibahas dalam Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Justru beliau menyeru agar mufti di semua negeri tampil beri penjelasan segera jika wujud perkara berbangkit. 7 perkara melibatkan hal ehwal di Sabah dan Sarawak berjaya diselesaikan Kerajaan Perpaduan setakat ini. Ia melibatkan penyelesaian penuh atau sebahagian. Perkara yang telah selesai sepenuhnya ialah pengiktirafan Jabatan Kerja Raya serta Jabatan Pengairan dan Saliran kedua-dua negeri berkenaan. Selain penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Sabah serta pelantikan Wakil Sabah dan Sarawak dalam Lembaga Pengarah LHDN. RM308 juta diperuntukkan KPKT untuk 3 projek PPR baharu di Perak. Menteri KPKT maklumkan 6,000 isi rumah bakal terima manfaat daripada 1,200 unit kediaman yang bakal dibangunkan. Projek melibatkan 500 unit rumah bertingkat di Dun Manjoy, 300 unit rumah teres di Dun Kota Tampan dan 400 unit rumah teres di Dun Cangkat Jong. RM4 bilion merentasi pelbagai sektor. RM200,000 diperuntuk bagi naik taraf fasiliti di tanah perkuburan Cina Gelang Patah di Johor Bahru. Ia bagi memudahkan urusan ribuan penduduk kampung melawat kubur ahli keluarga. Timbalan Menteri MITI berkata, kerja naik taraf libat pembinaan laluan konkrit sepanjang 550 meter kini siap 80% sejak bermula 30 Ogos lalu selain dijangka siap 2 minggu lagi. Bagi memperkasa PMKS, KKD telah kemuka cadangan kepada MOF berhubung geran khas di bawah Belanjawan 2024 untuk mudahkan penggunaan 5G. Menterinya maklumkan ia diharap dapat bantu tingkatkan penggunaan 5G dalam kalangan pengusaha terlibat. Setakat ini, Malaysia berada di landasan untuk capai 80% liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk menjelang akhir tahun ini. Belanjawan 2024 bukan sahaja diyakini menjadi batu asas hala tuju negara, malah melonjakkan lagi ekonomi negara. Timbalan Menteri MITI berkata, usaha itu kini didukung menerusi inisiatif ekonomi madani NETR NIMP 2030 dan kajian separuh penggal RMK12. Ekonomi negara juga dilihat berpotensi bangkit semula seperti yang pernah berlaku pada 1988 hingga 1997. Menyaksikan GDP meningkat berkali ganda selain kadar gaji bertambah. Industri minyak sawit digalak luaskan perniagaan ke pasaran khusus untuk dapat nilai pasaran lebih tinggi dan bersasar. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi, syarikat tempatan juga digalak ekspor barangan siap berbanding komoditi minyak sawit. Ia bagi memastikan sektor sawit terus berdaya saing serta kukuh di pasaran luar. Tiada keperluan gubal akta baharu berkaitan pensijilan halal kerana akta undang-undang subsidiari dan enakmen negeri yang sedia ada masih relevan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kesemuanya masih memenuhi kehendak dan keperluan semasa. Setakat ini, 8,272 syarikat kategori industri dan 7,306 syarikat PKS miliki sijil pengesahan halal. 3,270 daripadanya merupakan syarikat Bumiputera. Pengoperasian laluan penerbangan lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh ke Langkawi tidak ditamatkan. Sebaliknya, ia hanya diberhentikan sementara waktu. Esko Perak berkata, sebarang laluan baharu penerbangan ditentukan syarikat penerbangan dengan kelulusan kerajaan. Konflik Rusia-Ukraine berterusan. Serangan dron dan peluru Rusia hari ini menyasarkan pelabuhan Odessa di selatan Kiev.
Tentera Ukraine mendakwa pihaknya berjaya memintas 19 dron, 13 peluru dilancar Moskow. Akibat kesan gelombang letupan itu, seorang wanita cedera selain beberapa bangunan serta pelabuhan infrastruktur musnah. Ribuan pelarian meninggalkan Nagorno-Karabakh selepas tentera Azerbaijan mengawal penuh wilayah berkenaan. 10,000 orang terkesan menerusi peperangan baru-baru ini antara tentera Azerbaijan dan Karabakh. Presiden Azerbaijan berkata serangan terbaru ini hanya menyasarkan tentera Karabakh dan orang awam terus dilindungi. Tahap amaran gunung berapi Villarrica di Chile dinaikkan susulan berlaku peningkatan aktiviti secara beransur. Bermakna kemungkinan lebih besar letusan boleh berlaku dalam beberapa hari atau minggu akan datang. Kawah gunung berapi itu dilihat terbuka selebar 200 meter dan kali terakhir meletus pada 2015 melibatkan pemindahan besar-besaran. Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Fatil Hidayat dan Farhatul Aisyati untuk paparan komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.